Kenapa dia kena remove? Alright, okay, thank you Luqmanul Hakim. Okay, siapa lagi nak classifykan things? Siapa nak try? Okay, cikgu baca dekat chat. Siapa yang malu nak bercakap. Okay, mana dia? Semua klasif tak bagi tahu pun. Semua tulis, okay, cincau, the rock, ice cube, solid, okay, right? Baru satu benda, satu group. Ada lagi tak yang nak tambah? Siapa mau cuba bagi tahu lagi? Seorang lagi cikgu nak. Siapa lagi? Anyone? Tadi kita dah ada wakil. Siapa dia? Dia nak udara dalam balon ke dia nak balon tu? Up to your justification. Macam mana? Tadi kita ada wakil pada lelaki, ada tak wakil pada perempuan pula? Ataupun Mirza nak sambung? Saya nak sambung. Alright, okay. Okay, saya dapat solid dan saya bahagikan dekat state of matter juga macam Lokman. So saya dapat solid, cincau, ais dan batu. Ais. Okay. Okay. Liquid saya dapat air sirap, lava dan apa ni? Liquid nitrogen. Okay. Dan gas saya dapat gas masak dan balon tu. Balon tu dan balon lah, saya justifikasikan lah. Dan plasma saya dapat kilat. Alright. Okay. So ada berapa kategori yang Mirza classifykan? Ada 4. Ada 4. Alright, thank you Mirza. Okay, ada tak seorang lagi daripada perempuan pula? Ada tak? Kita masuk acara lelaki, kita masuk acara perempuan pula. Hello, ada tak? Okay, Fatin Maisarah. Saya pun sama, classify dalam bentuk Okay. juga. Solid, cincau, derak dengan air. Liquid sirap dengan liquid nitrogen. Okay. Gas tu gas dengan balon. Okay. Plasma tu kilat dengan lava. Lava, kilat dan? Dua tu je. Alright, okay, thank you. Okay, sekejap kita pergi ke cakap. Alright, so kalau betul semua dah dapat basic idea, okay, kita akan classify kepada state of matter dia. Okay, so untuk solid, okay, semua boleh try buat cincau, okay, the rock, batu ni dengan ice, okay. Tetapi ni pun boleh juga masukkan. Kalau di-justify apa? Saya nak justifikan tong gas ni. Okay, bukan isi dia. Tong gas ni adalah solid. Okay, tong gas adalah solid. Dan satu lagi apa? Ni punya ni, balloon ni. Okay, balloon ni tak ada udara. So, di-justifikan getah balloon kan tak tiup pun sebagai solid. So, sebab tu cikgu cakap, it's up to your justification. Okay. Macam tadi Miza cakap gas sebab dia isi udara dalam ni. Okay, and then untuk liquid. Okay, liquid kita ada liquid nitrogen yang ni. Ice liquid ke? Tak. Okay, kalau siapa yang tak faham bahasa Inggeris, okay, solid pepejal, okay. Pepejal, apa lagi? Liquid cecair dan gas lah. Okay. And then kita akan pergi pula kepada liquid cecair. Kita ada cecair nitrogen, okay. Air sirap dan lava. Okay, lava. Siapa boleh tahu beza lava dan magma? Walaupun kita tak ada kaitan, siapa dapat tahu apa beza lava dan magma? Lava terletak magma tu hasil lava yang mengeras. Cair yang telah meletup dari volcano. Okay, baik, cikgu dengar banyak respons. Okay, betul. Actually dia sama je. Yang beza je adalah kat mana dia. Keluar daripada gunung berapi tu,
kita panggil sebagai lava, dan dalam gunung berapi ataupun dalam kerak bumi kita panggil sebagai magma. Tu je beza dia. And then dia adalah liquid, dia adalah cecair. Okay, dia bukan pepejal sebab apa? Dia adalah molten. Okay, molten rocks. Okay, dia apa? Kita panggil lebur. Okay, lebur yang ni. Okay, next kita akan pergi kepada gas pula. Okay, kita ada satu lagi. Dalam tong gas ni actually kena justify juga. Kalau gas memasak, kalau kita sambungkan dengan stove, yang akan keluar adalah gas lah. Okay, kalau kita siapa masak goreng telur pagi yo, okay, dikeluar gas lah api tu. Tetapi in this state, okay, kita panggil dia sebagai LNG, liquefied natural gas. So dia ada tekanan, okay, tekanan. So dia dalam bentuk cecair. Okay, dia bukanlah dalam bentuk gas. Okay. Dan bila dia keluar tu baru dia jadi gas lah. Okay. So it depends on the apa kita gunakan lah, sama kita simpan ke ataupun macam apa nak masak ke. Alright, next. Last kali kita ada plasma. Okay, plasma tu kita tak akan cover for this topic. Okay. Kita memang ada more than 3 state of matter, okay, including plasma. Plasma ni bila elektron ke energy, bila dia dah dalam vacuum state, something macam tu. But kita akan fokuskan on state liquid, solid and gas, okay, dalam this level. So siapa boleh bagi contoh satu bahan, okay, yang ada tiga state of matter ni? Air. Okay, boleh bagi contoh macam mana? Contoh solid, contoh Air. liquid. Air dalam ais, air dalam air, gas dalam air. Alright. Air. Okay, kita ada ais dalam bentuk pepejal, kita ada air dalam bentuk cecair, dan kita ada gas dalam wap air dalam bentuk gas. Ada satu lagi benda yang kita boleh buat, tapi it's a bit macam mana nak cakap, siapa tengah makan tu tak payah makan lah, tunggu. Sebenarnya kalau kita berak, kalau orang tu sakit perut, sembelit di dalam bentuk solid, kalau dia cirit di dalam bentuk cair, dan kalau dia kentut dalam bentuk gas. So basically itu adalah 3 state of matter. Okay, so siapa yang dah makan tu, siapa dah terkeluar balik tu, tak tahulah, cikgu minta maaf. Okay, alright, okay, kita continue. Okay, and state of matter ni actually dia depends on temperature and pressure. So macam kita tahu tadi, ais kalau beku berapa dia punya suhu? Kalau bentuk pepejal kosong. Okay, kalau dia jadi cecair, suhu bilik lah between kosong sampai dia jadi gas lah. Okay, jadi gas untuk suhu air, kalau bila dia jadi gas 100 darjah Celsius. Okay, 100 darjah Celsius. Tu kalau dekat atmospheric pressure, maksudnya dekat dengan paras laut lah. Okay, bila kita dah naik ke paras tinggi, okay, altitude yang lagi tinggi, dan dia punya temperature tu akan berubah lah. Mungkin dia akan kurang, ada beza lah, bukan 100 dia akan mendidih, mungkin kurang ataupun lebih, something macam tu lah, cikgu tak sure sangat. Tapi dia depends on temperature and pressure. Sebab tu kalau paling senang, kalau tengok siapa tahu apa unit kita gunakan untuk temperature? Celsius. Okay, ada lagi tak? Celsius, Kelvin. Okay, lagi? Fahrenheit. Okay. So macam mana orang-orang yang cipta temperature ni jumpa? Macam kalau kita tahu panjang, kita boleh ukur daripada kosong, which is kosong tak ada lah. Macam kita ada pensel kan, kita asas-asas dia jadi kosong, maksudnya dia dah habis pendek. Dan banding dengan awal kita ada katalah 15 cm. Maksudnya dia tak arbitrary. Arbitrary ni maksud dia relatif lah. Macam hari, siapa yang first keep track hari ni hari Ahad? Tiba-tiba terlupa. Alamak, esok kot hari Ahad ke lusa hari Isnin kan? Ada orang yang keep track the first day. So temperature ni adalah arbitrary. Okay, it depends on apa benda yang dia measure. Okay, dulu waktu saintis terawal dia measure banyak benda dia gunakan.
Okay. Untuk Celsius kita based on suhu takat beku air dan takat didih air. Okay, but Fahrenheit tu dia berbeza sikit. Dia ada, kata dululah cikgu tak pasti betul ke tak, based on brine, okay, air garam tu kata mungkin diguna air kencing dia ke apa, cikgu tak pasti, tapi sebab tu dia berbeza. Okay, 32 degree Celsius ada Fahrenheit, baru dia boiling water. Fahrenheit ni belik-belik sikit lah. Okay, but Kelvin ni adalah extension of Celsius. Okay, it involve absolute zero. Absolute zero, okay, di mana 0 Kelvin bersamaan dengan negatif 273.15 Celsius. Okay, sekejap mana cikgu tujuh. Okay, 0 Kelvin. Okay, 0 K. Macam okay lah. Okay, tapi dia bukan O, dia 0 K dan negatif 273.15 degree Celsius. Okay, based on this, ni dia buat calculation absolute zero di mana bila dah kita tak boleh capai lagi tahap 0K tu. Okay, bila absolute zero, it means semua zarah-zarah tu pegun, tidak bergerak langsung. Okay, kalau 1K still akan ada bergerak dan vibration based on dia teori lah. Paling rendah temperature cikgu tak sure dia pergi berapa, tapi tak pernah sampai zero lah. And bawah tak boleh ada negatif 0K. Okay, so kalau untuk Kelvin tu senang je, kita just campur macam degree Celsius. Okay, kalau kita suhu kita 25 degree Celsius, convert to Kelvin kita tambah 273. And SI unit untuk temperature actually adalah Kelvin. Okay, bukan Celsius. Okay, kita guna Kelvin. Tapi Celsius lah, dia interchangeable je. Kita cuma tambah 273. Okay, and kita tahu state of matter ni depends on temperature and pressure. Okay, why? Kenapa different element compound has different states of matter? Kenapa air mendidih pada 100 darjah Celsius dan kenapa besi mendidih pada beribu-ribu ke darjah Celsius? Okay, it depends on their molecular mass and intermolecular force. Okay, molecular mass ni maksud the weight lah. Okay, based on the proton and the neutron. Okay, already just introduction dulu. So you need to know kenapa dia ada di suhu yang berbeza. Okay. Okay, next. Kita tengok satu video ni. Would you rather eat a baby goat or a matter baby? A matter baby? Yeah. What's the matter, baby? Nothing, sugar. What's the matter with you? Okay, just kaitan dengan matter je. Okay, dia cakap, would you rather eat? Adakah awak sanggup makan baby goat? Okay, ataupun a matter baby. So yang lelaki tu kata, what's the matter baby? Like macam kita tanya orang, what's the matter with you? Nothing, sugar. Alright. Okay, next kita continue. Okay, just selingan. Tak faham ke? It's just a wordplay. Okay, don't worry. Jaga overthinking. Okay, just a wordplay. Okay. Kita continue topik today. What's the matter baby? Okay, apakah matter? Okay, matter. Matter adalah kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai jirim. Okay, jirim dan jisim adalah dua benda yang berbeza. Matter adalah jirim. Okay, jirim, matter is anything that has mass and occupy space. Okay, matter bermaksud anything yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya dia mempunyai isi padu. Okay, boleh tak bagi tahu apa benda yang bukan matter? Siapa boleh beritahu? Abstract. Benda yang abstract. Tu terlalu abstract juga. So Api. abstract tu tak ada. Api ada ke? Benda yang tak boleh dilihat apa? Hantu. Oksigen. Molecule. Oksigen we can see. We can kita memang tak nampak air. Okay, kita tak boleh nampak, kita tak boleh nampak air, tapi kita boleh timbang berat dia. Okay, macam balloon, kita tiup dalam balloon tu kan ada air. Dia ada mass walaupun terlalu kecil dan dia occupy space. Kita nampak balloon tu mengembang. Light. Okay, light. Okay, light boleh jadi. Okay, apa lagi yang bukan matter? Okay. Sound. Bayang. Okay, itu depends dengan physics nanti. Okay, ada photons and electron nanti kita masuk. Okay, sebab ada orang bukan ada memang. Okay, light adalah particle. Okay, sebenarnya light bukan matter. Okay, because light can be a particle and can be
wave juga. Okay, wave particle duality. Okay, siapa yang interested dengan physics. Okay, so light is not light bukan light adalah matter. Okay, light adalah matter. Okay, yang tak ada ni sound. Okay, sound dia tak ada mass. Okay, kita tak boleh timbang berat. Okay, hari ni saya nak timbang lah berapa kilo dia tengah bercakap. Okay, itu tak boleh timbang berat dia. Okay, dia ni cakap kuat lah. Kita tak tahu berapa kilo dia cakap kuat. So, kita depends on decibel. Adalah cara lain dia ukur. Okay, and it cannot occupy space. Okay, fikiran. Energy depends, energy saya aku tak sure. Nanti kena check. Probably pun dia tak ada lah. Okay. Jawapanku, siapa tu jawapanku? Gelombang, yes. Gelombang adalah wave, okay? Bukan wave motor tu. Okay, time, yes. Time tu bukan matter juga. Okay. Matter has physical and chemical properties. Maksudnya kita ada sifat fizikal dan kita ada sifat kimia. Nanti kita akan tengok apakah itu sifat fizikal dan sifat kimia. Okay. Matter can experience change of state. Macam tadi cikgu cakap, kita dah tahu three type of state tu. State of matter boleh bertukar jadi air, macam ice, okay. Kalau dia sejuk, dia boleh jadi ice. Kalau panas, biasa dia jadi cair and then dia boleh jadi gas. Okay, yang ni kena tahu dua benda ni bila dalam exam ni. Kita ada particle theory of matter. Okay, teori dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai teori zarah, something macam tu lah. And then kinetic theory ni depends on energy. Okay, particle ni zarah dan kinetic ni depends on energy. Okay, untuk particle theory ni, matter ni maksudnya apa? GRIM ni is made up of tiny and discrete particles which are always moving. Maksud tiny and discrete ni, bayangkan dalam satu kotak, okay? Kata dalam satu cawan, okay? Dan matter tu kita zoom beribu-ribu besar 100 kali, 1000 kali, berjuta-juta kali, kita akan nampak zarah kecil, atom tu. Dia dalam bentuk macam, bayangkan macam guli lah, tapi dia bukan guli. Okay, macam guli. Sebab kita boleh kira satu-satu. Discrete tu kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampailah banyak-banyak pun. Okay, dia bukan 1/3, bukan 1/2. Okay, dia macam sebiji-sebiji dia. Okay, so particle theory of matter ni, matter is made up of tiny and discrete particle which are always moving. Walaupun dalam keadaan dia sejuk, dalam keadaan pepejal, dia walaupun tak bergerak, dia vibrate. Okay, bila dia tak vibrate, bila dia dah capai 0K tu, absolute zero. Okay, and then kita pergi ke kinetic theory of matter. Okay, dia berkaitan dengan tenaga. Okay, bila kita bagi heat, kita apply heat, apa akan jadi adalah the particle tu akan bergetar ataupun move dengan lagi laju. Okay, sebab apa? Dia serap tenaga lah. Okay, dia serap tenaga dan dia tukar tenaga haba tu dan ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okay, ini nanti kalau dalam belajar dalam physics, okay, kita panggil sebagai, cukup tak sure sama ada first law of thermodynamics. Okay, dia akan cakap tentang energy cannot be created or destroy. Maksudnya tenaga kita tak boleh hasilkan dan musnahkan. Instead dia akan bertukar. Okay, kita boleh convert. Okay, contohnya macam kita naik motor. Okay, start enjin motor, isi minyak. Okay, minyak tu dalam bentuk dinosaur punya apa benda tenaga lama-lama tu. Kita start motor, apa akan jadi? Tenaga yang minyak tu akan bertukar jadi tenaga kinetik kalau tayar tu berpusing. Okay, and then dia akan tukar kepada tenaga panas juga. Okay, enjin tu panas and then tenaga bunyi, vibration juga. Okay, so maksud dia tak boleh kita create. And then dia tak 100% convert. Okay, tidak ada maksudnya tidak ada satu apparatus pun ataupun satu mesin pun yang 100% efficient. Maksudnya kalau dia ada 100%, dia tak boleh convert 100% tenaga minyak tu kepada tenaga kinetik. So kalau enjin motor pun, enjin kenderaan paling efficient pun cuma 30% saja dia punya efisiensi. Okay, kita dah masuk ke kinetic theory, kita dah masuk kepada example of matter and example of non-matter. Okay, next. Okay, this is chemical dengan physical properties. Okay, physical properties ni basically properties yang kita boleh lihat. Kita tak perlu ubah pun benda tersebut tu. Kita boleh lihat. Contohnya warna. Okay. Besar dia, besar, kurus, kecil. Okay, maksudnya chemical ni macam
kalau kita tengok dalam manusia, okay, kalau kita tengok mungkin dia lelaki ni handsome, so tu physical properties dia. Okay, rambut dia kerinting ke, okay, that's dia punya physical properties. Tapi chemical properties kita tak tahu, mungkin hati dia hitam ke apa, bukan hati hitam sebab dia ada penyakit hati ke apa, mungkin dia perangai dia lah macam tu. Okay, same juga as matter ni. Okay, kita dapat tengok dia punya physical properties, kita boleh ukur melting point, okay. Kita boleh ukur melting point, kita boleh ukur berat, okay. Tetapi without changing it into a new substance lah. But for chemical properties ni, kita kena observe bila dia change into a new substance. Macam kita bakar, okay. Bakar tu adalah chemical equation, chemical reaction. Alright. So nanti akan buat aktiviti yang kena tentukan yang mana satu physical, yang mana satu chemical properties. Okay, this is 3 types of method. Ini dalam buku teks ada. Okay, nanti cikgu akan sharekan yang mana satu. Okay, paste ya. Okay, sebab semua tak dapat buku teks lagi. Okay, this is 3 types of matter. Kita ada solid, liquid and gas. And dia boleh sentiasa bertukar-tukar. Okay, for example, kalau solid pergi ke liquid, okay, solid ke liquid, okay, it absorb heat. Okay, dia menyerap tenaga, solid to liquid, dia menyerap tenaga haba. So, dia akan cair. Macam ais tadi tu, bila kita keluar ais tu pejal, okay, bila kita keluarkan pada peti ais, dia akan cair sebab dia menyerap haba. Tetapi bila air tersebut kita masukkan balik dalam peti ais, okay, it will release heat. Dia akan keluarkan heat tu. So, tenaga dia tu akan, dia akan jadi ni lah, dia akan jadi partikel tu akan jadi macam mana, dia akan fix pattern. Okay, kalau kena tahu, okay, untuk jawab this soalan kena tahu dua benda. Apa susunan zarah tersebut, okay, macam mana, space, and then satu lagi kena tahu the kinetic theory of matter. Adakah laju, adakah perlahan, adakah dia punya random, okay, ataupun dia vibrate. Okay, so dia ada tulis dekat sini lah. Okay, tak apa, nanti ada homework, nanti homework sebagai nota juga kena isikan dalam tu. Ini dia punya phase. Kalau kita arrow dekat bawah ni, bila kinetic energy increase, okay, the intermolecular force decrease. So bermaksudnya forces between, sebab tu kalau kita tengok bila solid tu menyerap haba, kinetic energy increase, okay, and then intermolecular forces decrease. So jarak between each zarah ni bertambah, sebab tu dia jadi cair lah. Okay. Okay. Oh, dah bersin tak jadi. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, ni heat of water lah. Okay, kita tengok boiling water simulation. Sekejap, mana link dia? Baik. Oh, okay. Okay, cikgu sharekan link ni. Okay, nanti boleh try. Okay, kalau tengok ni, cikgu share dekat sini. Chat. Okay, kalau siapa dapat tengok. Okay, bila dia 0 degrees, kita tengok zarah-zarah tersebut. Okay, nampak zarah, orange tu zarah dia. Okay, bila dia naik degrees, dia absorb energy. Dia jadi semakin laju. Dia jadi semakin laju. Okay, bila tengok kita akan kepada 100 degree Celsius. Semakin laju. Okay. Dia tak jadi gas lagi ni. Okay, dia tengah absorb energy lagi. Bila dah sampai 100 degree Celsius, okay, barulah dia jadi macam ni. Okay, and then dia keluar pada dia punya container tersebut. That happen. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita panaskan air, bila buat sup kan, tiba-tiba masin, bukan masin lah, tiba terbuat sup yang cair. Tu kena marah dengan mak. Siapa suruh masak cair sangat, so apa buat, kita bagi dikeringkan, kita pekatkan dia dengan cara panaskan dia. Okay, bagi lama. So dia akan evaporate, air tu akan keluar lah. Okay, so bukan kita tuangkan sup yang cair tu ke dalam sinki, buangkan. Okay, kita nak keluarkan air dia. Okay, next kita akan sambung ke, okay, question. Kucing, adakah kucing solid ataupun liquid? Solid. Okay, kita akan bagi dulu. Okay, sebelum cikgu bagi tahu, okay,
Liquid solid dia ada bentuk yang tetap. Okay, macam ais bentuk dia lah, tak kisah dapat segi ke apa, maksud dia tetap, dia tak berubah. Okay, macam liquid dia depends on the type of container. Macam kalau ada botol bentuk 4 segi, air kita tu bentuk 4 segi. Kalau botol tu bentuk 3 segi, air pun bentuk 3 segi. So liquid it depends on the container. But gas pun sama juga, it depends on the container. Maksudnya gas tu tak fix. Okay, liquid pun tak fix, but it depends on the container. And for solid, dia ada bentuk yang tetap. Okay, kita next. Kita tengok, adakah kucing ini merupakan solid ataupun liquid? Solid. Okay, ada satu kajian. Okay, kita tahu kita ada Nobel Prize. Okay, kita ada Nobel Prize. Ni ada a parody of Nobel Prize. Kita panggil IG Nobel Prize. Okay, bukan Instagram, dia Ig Nobel Prize. Dia bukanlah parody. In term, maksudnya dia still buat scientific research. Okay, but in terms of komedi macam tu lah. Tapi still betul dia punya findings so. Okay. Pada tahun berapa ni dia cakap? Something ni 2014 ni. Okay, dia dapat buat kajian. Okay, based on physics punya ni. A physicist dekat Paris University find out whether house cats flow. Okay, dia adalah something macam ni. Physics cikgu tak bagus sangat dalam physics. Okay. So he used the principle of rheology, maksudnya the branch of physics that deals with the deformation of matter to calculate realization time benda semua tu lah. Okay, so the conclusion, cats can be either liquid or solid. Okay, sebab kalau kita kalau kucing duduk dalam kotak, kucing tu bukan dalam bentuk apa dia, dalam sinki ni pun kau tengok kucing tu bentuk macam sinki tu. Okay, so it just ni lah, tapi sebenarnya kucing ni adalah solid lah. Okay, but ni macam just a joke punya Nobel apa tu kita panggil sebagai kajian lah, tapi still dia menang award tu lah. Okay, kalau kita tengok, okay, sorry. Okay, kita akan buat aktiviti. Okay, kita dah kata kucing dah tahu dia punya rahsia, so dia suruh kita delete this. Okay, kita pergi ke pergi ke Google Classroom. Okay, sorry. Yang klik yang sini, klik yang Bridging Activity 3. Okay, gini cikgu akan bagi masa dalam 10 minutes, kita akan buat aktiviti. Okay, klik dekat situ. Akan keluar satu slide dekat sini. Okay, siapa yang tak ada, siapa yang tidak ada, tak boleh masuk Google, tak boleh masuk apa tu, Google Classroom yang ni kan. Okay, just buat simbol ni, buat kotak ni je dulu. Okay, buat kotak dia ada. Tak ada apa. Slide tu. Dia tekan kan apa tu? Dah masuk tak dalam Google Classroom? Dah. Afiq jap cikgu check. Jadi dah baru habis. Ada. Okey, yang ni yang color, nama tajuk je Bridging Activity 3. Okey, ni sambungan daripada first activity kita yang kita buat dekat Jamboard hari tu. Ingat tak? Yang semua kena cari nama and then apa elemen yang ada. Okay, based on your name tu hari tu, macam siapa tadi ingat macam nama cikgu ada I start. Okay, pick one element dalam your name. Okay, and then fill in this table. Okay, so kita akan cuba ni lah tahu physical properties and chemical properties of apa tu element based on your name. Okay, cikgu sendkan link periodic table. Okay, siapa yang belum ada tak boleh masuk Google Classroom tu, salinkan dulu di kotak. Ada 1, 2, 3, ada 11 kotak. Okay, pick one element dulu. Okay, cikgu bagi contoh lah. Okay, sebab cikgu dah pilih elemen ni, tak, orang lain tak boleh ni lah. Tak boleh tiru cikgu punya. Okay, macam cikgu ada nama Irfan. Okay, cikgu ada R. Okay, cikgu ambil elemen yang bernama rubidium. Okay, rubidium. So, the element symbol adalah Rb. Okay, proton number, ada neutron, electron. Okay, and then the location dia. Kita kena beritahu which group and which period. Okay, boiling point, melting point, density. Okay, states of matter at RTP. RTP tu bermaksud at room temperature. At room temperature dia apa? Gas, solid
ke gas atau gas solid ataupun liquid based on dia punya boiling point and melting point. Kita apa ni tulis je dulu, tengok dulu macam mana. And then dia punya usage, application dia. Macam rubidium ni digunakan dalam vacuum tubes. Okay. Okay, boleh buat. Okay, cikgu sharekan balik. Siapa yang boleh masuk Google Docs tu, okay, just fill in je template yang cikgu dah buat tu. Okay, you can boleh cari maklumat dekat sini. Okay, ni link yang cikgu bagi ni, periodic table. Kalau kita tengok, okay, macam tadi cikgu cakap, rubidium. Okay, mana dia rubidium? Group 1, period 5. Okay, ni rubidium. Okay, untuk cari maklumat dia belah kiri ni. Okay, states at apa? Room temperature 20 degree Celsius. Boleh. Solid. Kalau dah at 1000. Yes, okay, tulis. Tapi dia minta room temperature, tulislah sebagai 20 saja. Dah tak boleh lah. Okay, and then ni weight dia. Okay, yang cikgu guna simbol, element. Okay, melting point, boiling point dah ada dalam tu. Okay, boleh buat sekarang. Yang apa tadi? At 20 tu buku 20 Okay, states at RTP dalam soalan tu bagi RTP tu bermaksud room temperature and pressure. Jadi room temperature adalah between 20 degree Celsius to 25 degree Celsius. Tapi kat Malaysia mungkin kita panas sikit lah, 27 ke 28 ke. So between 20 to 30 lah. So, tapi room temperature sebenarnya dalam eksperimen kita guna 20 and until 25 degree Celsius. Okay, boleh buat? Okay, siapa yang tak ingat ke? Okay, cikgu buka Jamboard. Siapa yang apa elemen based on your name hari tu, yang first activity yang kita buat yang semua susun cantik-cantik tu. Yang ni. Okay, macam siapa, katalah cikgu kan. Okay, cikgu ni cikgu dah buat RB, boleh Rutherfordium pun boleh. Okay, boleh pilih daripada satu. Boleh buat satu dulu, buat yang first dulu. Okay. And then kalau dah siap boleh tambah satu lagi. Dah siap terus submit je. Okay. Siapa yang tak ada Google Meet tu, Google Meet pula, tak ada Google Classroom tu, PM cikgu directly. Jangan PM dalam group. Okay, ada masalah? Semua faham tak macam mana nak buat? Cikgu bagi masa sampai pukul 4 boleh kot? Cikgu, kalau proton number nak ambil kat mana? Okay, proton number. Sekejap cikgu tunjuk. Okay, macam mana kita nak baca periodic table ialah kalau dekat sini, okay, yang nombor di atas ni, yang cikgu tanda ni adalah proton number. Okay, D adalah proton dan bawah ni adalah nucleon number. Tapi dah soalan minta apa? Kalau kita tengok balik, sekejap cikgu pergi tengok. Okay. Soalan minta proton, neutron dan elektron. Okay, cikgu lupa nak terangkan. Okay, dekat sini, kalau tengok dekat sini, proton number, macam dekat periodic table ni, dekat atas ni proton number. Okay, atas ni proton number. Yang di bawah ni adalah nucleon number. Bukan neutron, nucleon. N-U-C-L-E-O-N, nucleon number. Okay, nanti cikgu tunjuk macam mana nak carikan dia. Okay, untuk proton number, directly nombor yang kita terus dapat tadi tu. Okay, dekat atas tu. Okay, elektron number pula sama je dengan proton number. Manakala untuk neutron number, kena ambil nukleon. Okay, nukleon yang nombor bawah tadi tu. Okay, nukleon. Tolak dengan proton. Barulah akan dapat neutron number. Sama juga dengan relative atomic mass. Okay, nukleon dengan relative atomic mass tu sama saja, tapi it depends on the context. Okay, contohnya macam nukleon, kita nak guna untuk tengok bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Okay, nukleon, sebab apa nama nukleon? Okay, nukleon tu sebab dia based on nukleus. Apa yang ada dalam nukleus? Dalam nukleus kita akan ada proton dan neutron. Okay, jadi untuk dapat neutron, kita ambil nucleon number tolak dengan proton number.
Yang itulah kalau untuk nukleon. Tetapi untuk relative atomic mass pula, yang tu mass of proton campur mass of neutron lah. Neutron yang dekat bawah nama setiap tu kan? Sekejap cikgu tunjuk. Okey, yang ni nukleon, ni proton 37 ni. Okey, yang bawah ni adalah dia punya nucleon number. Okey, jangan risau, tak perlu hafal. Okey, tak perlu hafal nombor pun, tapi kena tahu dekat mana kedudukan dia. Bila dah buat nanti, bila kita dah semakin belajar, so boleh tahu, automatik dah boleh tahu dah. Okey, bukan semualah, okey, tapi setengah elemen yang penting. Okey, ni tak perlu hafal, dan akan diberi dalam exam. Okey, buat yang ni tadi, okey, buat kotak ni. Ni siapa ni? Kenapa tulis dekat sini? Cikgu nak tengok nota nombor tu. Buka dekat ni, cikgu dah bagi link. Okey, cikgu dah bagi link. Buka yang sini ke? Nak buka yang ni ke ataupun? Yang tadi cikgu buat nota baru tu. Cikgu tambah neutron tolak apa dah tadi. Oh, okey. Okey, sini. Thank you. Siapa buat dekat template? Okey, jangan buat dekat template. Cikgu dah buat dekat sini je. Cikgu, your caching macam mana cikgu? Apa dia? Your caching. Location tu yang period dengan group tu. Kalau kita tengok dekat periodic table, okey, periodic table column ni, tiang ni kita panggil dia sebagai group. Okey, macam ni group 1. Kita tengok atas ni. Okey, ni group 1 sampailah group 18. Yang dia punya row ni, okey, kiri ke kanan ni kita panggil sebagai period. Okey, sesiapa yang ada cuba cari dekat bawah ni, okey, cikgu nak terangkan, semua dengar juga yang ni, tengok yang ni. Yang dekat bawah ni, walaupun kita nampak macam ni, dia bukan dalam group 4. Okey, LA ni bukan group 4. CE ni bukan group 5. Dan LU ni bukan group 18. Okey, semua ni adalah dalam group 3. Okey, semua ni dalam group 3. Ni dia expand kan, dia macam klik dia zoom. Okey, klik dia zoom. And then dia ada period 6 dan 7. Sebab ni dalam kotak ni maksudnya elemen yang mempunyai proton number 57 sampai 71. Okey, so dia bukanlah ni group 6, ni group 4, ni group 5. Semua ni adalah group 3. Okey. So jangan tersilap kalau tengok ni. Sebab kalau dia letakkan dalam, kalau dia masukkan dekat tengah-tengah tu, okey, kalau dia include juga, so dia akan jadi apa tu? Dia akan jadi terlalu lebar dia punya periodic table ni. Okey, yang internet slow tu tak boleh load. Jap, cikgu sharekan, cikgu takat screenshot dia punya template tu, nanti salin saja. Okey, salin saja dalam kertas. Okey, satu lagi dia minta density. Okey, apakah maksud density? Density adalah ketumpatan. Okey, bukan dekat tumpat, ketumpatan. Okey, ketumpatan density ni bermaksud kita ambil mass, okey, kita ambil mass dia, mass dalam kilogram, kita dividekan dengan, bukan mass dalam kilogram, apa sih, mass ke weight? Beza tau, mass dengan weight. Okey, and then kita dividekan dengan volume, kita akan dapatlah density. Volume adalah isi padu. Sekejap, cikgu nak screenshot dekat kawan yang nak hantar sekejap. Oh, cikgu tak tunjuk. Okey, sini. Density ni. Okay, density adalah mass divide by volume. Untuk chemistry tak perlu tahulah macam mana nak kira, macam mana, sebab dia tak akan tanya macam mana nak kira. Tapi ni akan dalam physics. Okay, kena tahu. Density sama dengan mass over volume. Okay, kita tengok balik. Yang neutron tu ambil relatif atom kira dulu baru buat kan? Ya, apa dia tu? Neutron. Okay, untuk neutron. Okay, untuk neutron. Macam cikgu cakap tadi. Sekejap, siapa dia edit ni? Okay, sorry. Okay, sini. Okay, untuk neutron, kita ambil proton. Sorry, nukleon. Nukleon tolak dengan proton. Nombor yang besar, nombor yang paling besar kat bawah tu, dia tolak dengan nombor yang kat atas. Macam dalam periodic table ni, yang ni.
Kita ambil nombor besar ni, tolak dengan nombor atas ni. Nombor atas ni adalah proton. Okay. Kita akan dapat nanti neutron. Untuk elektron, Elektron sama je dengan proton. Okey, cikgu dengar orang yang sama je ada problem, orang lain macam mana? Boleh tak buat? Boleh Okay, buat, boleh buat. ada tak yang tak faham? Okey, cikgu akan campur bahasa. Okey, terms I will using term cikgu akan guna dalam bahasa Inggeris. Okey, sebab cikgu tak belajar dalam bahasa Melayu, so cikgu tak tahu term bahasa Melayu tu apa. Alright? But dalam grammatically ke ayat tu cikgu akan campur lah. Okay, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Nak jawab exam, it's okay dalam bahasa Melayu. Tapi bila jawab exam, tak boleh campur bahasa. Okay. Kalau write English, kena tulis dalam English. Kalau write in Malay, kena tulis dalam Malay. Cikgu, Yes? mass dengan volume tu nak cari kat mana? Oh, mass, tak, tu tak perlu. Okay, tu cikgu tunjuk macam mana kalau nak cari dalam physics. Bila soalan, bukan, apakah itu density? Density adalah ketumpatan. Ketumpatan adalah mass kita bagikan dengan volume. Tapi dalam untuk aktiviti yang cikgu buat ni, untuk cari mass, density dekat sini dia dah bagi dah. Bawah ni. Dia bagi. Okay, ingat dia punya ni, bukan ingat, kena tengok unit dia tu. Okay. Ada tak Ikmal dalam grup tu? Dalam Google Meet ni? Ya ada cikgu. Ya Ada, ada. sekejap. Link GC, Ikmal ada akaun MOE tak? Sebab kata dia tak ada dalam je, cikgu tengok ada tak dalam MOE. Siapa dah hantar tu? Cepatnya. Mirza dah hantar. Cikgu. Sekejap. Cikgu. Ya? Yang state of RTP tu macam mana cikgu? Okay, state of RTP bermaksud kini Ikmal ada dalam GC. Okay, state of RTP bermaksud RTP adalah room temperature and pressure. Okay, STP bermaksud standard temperature and pressure. Bila room, okay, suhu bilik. Okay, suhu bilik bermaksud 20 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius lah. So soalan tu tanya state of matter. Apakah keadaan dia? Gas, solid, liquid. So macam mana nak tahu, nanti next class kita akan belajar lah macam mana untuk ramalkan. Okay. Kita based on boiling tunggu dulu. Based on boiling point saja. Okay. Jadi untuk this activity, untuk tahu the state of matter, okay, klik je dekat elemen apa. Okay, dekat sini, kiri ni dia ada tulis state at 20 degree Celsius. Boleh ubah sebenarnya. Okay, boleh ubah dekat sini. Katalah nak state dekat 1000 degree Celsius. Jadi liquid. Tapi soalan minta at RTP which is at 20. 20 dia jadi solid lah. Okay, boleh cari dekat sini state of matter at RTP tu maksud 20 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Okay. But for lepas tu nak tulis apa cikgu? RTP tu. Tulis gas, solid, liquid lah. Okay. State of matter dia. Okay, tadi siapa tadi yang tanya lagi tu? Cikgu terlepas tadi. User tu nak buat apa? Okay, apakah kegunaan dia? Yang tu boleh Google. Yang tu Google. State satu je kegunaan dia. Okay, sebab setiap elemen ni kita ada kegunaan dia.
Tengok siapa yang dah hantar. Oh, okay, baru seorang hantar. Okay. Siapa yang ni boleh terus sign in. Okay. Kita tengok Mirza punya. Zirconium 4051 electron number. Zirconium ZR. Cikgu, yang usage tu nak cari Usage tu Google. Oh, okey. Kena buat research sendiri. Okay. Kalau tengok Mirza buat ni. Okay, dah betul. Okay, congratulations. Paling cepat hantar. Okay, the reason for this activity ialah supaya semua boleh explore macam mana nak tengok dalam this interactive predictable lah. Okay. Dalam buku teks dekat page 275, okay, siapa yang dah tengok buku teks digital tu, dia akan ada predictable. But the predictable dalam tu dia cuma letak je lah. Okay, this table dia tak adalah this properties semua benda tu. Okay. Tapi kena familiar. Dia akan sama je. Cuma yang berbeza dia nombor bawah ni lah. Ada perpuluhan, ada yang tak ada perpuluhan. Depends on decimal places dia berapa. Okay, kita Mirza tadi Zirconium. Okay, 91 tolak 40 dapat 51. Okay, betul lah tu. Okay. Sekejap. Okay, boleh buat more than one. Okay. Sebab nama tak ada seorang pun nama yang ada satu huruf ya. Kecuali lah tiba-tiba ada seorang tu nama dia Alif. So dalam masa Jalan Jawi tak adalah. Macam mana tulis nama Alif Jalan Jawi? Adakah tulis Alif saja? Huruf Alif tu satu je. Kan senang je. Kan, kalau macam Alif tu tak adalah. Cikgu, saya dah hantar. Cikgu tengok betul tak? Saya pun tak yakin. Betul ke tak? Apa tengok ni bukan untuk betul tau, saya tengok macam mana you explore je lah benda tu, cikgu check. Okay, boleh hantar. Okay, tak apa, nanti cikgu akan check. Okay, tapi tak check sekarang 41 student memang tak sempat lah. Okay, kita akan tengok sekali imbas je dulu. Okay, iodine. Kenapa iodine? Jamal, tak ada I pun dah nama. Kenapa ambil iodine? Yoding. Kenapa ambil iodine? Dalam nama tak ada huruf I pun. Loading lah cikgu. L. Tu bukan loading, tu iodine. I. Oh, iodine Silap. Tu I. Okay, kita buat balik. Pilih huruf yang ada dalam nama. M ke, A ke. Okay, L boleh guna apa? L Latinum ke apa? Tu I, okay. Tapi betul lah, dah buat tadi ni betul lah. Okay, cuma boleh tambah satu lagi. Okay, Ajmal tambah satu lagi. Ni kira one ni, copy satu lagi kotak, tak kat bawah. Okay, buat satu lagi yang berdasarkan nama. Ni dah betul lah. Okay, kita ada lagi 5 minutes. Okay. Okay, kita akan cikgu nak check seorang-seorang. Kita tengok. Lanthanum. Okay, group 3 periods. Okay. Okay, kalau tengok dekat sini cikgu dah share screen. Sekejap, tersilap. Belum cikgu. Sekejap. Okay, kalau tengok yang Tan Likian punya buat, okay, ni betul. Kalau tengok Lanthanum ni, okay, Lanthanum ni adalah group 3 and period 6. Okay, macam dekat period table yang sini, kalau kita tengok dekat sini, okay, Lanthanum yang ni. Okay, dia adalah group 4. Group 3. Okay, bukan group 4. Group 3 di dalam ni. And period 6. Okay, dia bukan group 4, dia group 3. Semua dalam bawah ni, semua adalah group 3. Dia macam kita expandkan dia. Okay. Okay, yang tengah buat tu tak apa. Boleh sambung nanti.
Okay, before kita cikgu endkan kelas, okay, kita ada lagi 5 minutes. Nanti boleh tanya, cikgu akan buat Q&A. Okay, dekat sini cikgu dah hantar Google Classroom. So dalam Google Classroom cikgu dah hantar untuk homework. Okay, kalau klik dekat homework ni, okay, akan keluar satu jadual. Okay, kena isikan. Okay, unit tu. Okay, ni bukan kena hantar hari Selasa ni, hantar next week. Okay, kena isikan shape dia. Apakah bentuk pepejal, fix ke, random ke, depends on the container ke. And then cikgu akan bagi juga, okay, materials, maksudnya notes lah, okay, dalam GC juga. And then cikgu akan post juga dalam Telegram untuk siapa yang tak ada GC lah, okay. And ni isi je berdasarkan ni. Contohnya cikgu, Contohnya apa? macam shape tu kan, nak right ke macam mana? Okay, dia bukan lukis, ni perkataan. Dia nak kena lukis dekat arrangement tu nanti. Sekejap, mana dia? Arrangement ni, draw your answer. Shape nanti cikgu akan bagi nota. Okay, nota. Cikgu akan includekan juga dekat dalam material tu. Dalam tu dia dah ada dah tabulate data, macam jadual. So you just need to fill in je. Okay, so ni pun as your notes jugalah. Okay, boleh? Boleh go. Boleh cikgu. Okay, cikgu akan sharekan dia punya notes, kena cari balik. Okay. Sini siapa reti buat write guna PDF. Okay, you can write terus kat atas PDF atas ni and then submit je soft copy. Okay. Siapa yang tak reti boleh print. Okay, boleh print and then tulis and tangkap gambar. Tangkap gambar bagi clear. Okay, jangan bagi kelabu, cikgu tak nampak. Okay, and then siapa yang tak boleh print, tak boleh ni, just draw table je. Okay, dalam buku. Okay, buat dalam buku. Okay, before kita endkan kelas, cikgu kita ada lagi 3 minit. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk apa yang kita dah belajar hari ni? Tak ada. Okay, Mirza tak ada? Orang lain? Ada juga. Okay, ingat hari Selasa pukul 9 pagi kita akan you akan present your punya ni lah, okay, group. Ada question juga, cikgu akan tanya question, and then bila kita bentang, okay, I need everyone pun kena, bila bentang janganlah kacau, okay. Bila bentang kita dengar, after that kena tanya juga soalan lah, macam kita kalau tak faham boleh tanya, okay. And then okay, untuk yang ada buat video, okay, congratulations, okay. Sebenarnya tak perlu lagi. Kalau lah you nak improve video boleh lagi, sebab the deadline untuk video next week. Okay, next week hari Isnin. Mana tahu rasa tak puas hati ke dengan video ni, masa still ada masa lagi. Okay, you can do it. Yang cikgu nak tengok sebenarnya adalah your slides tu. Okay, slides tu, report semua benda tu. Cikgu tengok berapa dah data, cikgu check. Baru 4 orang hantar. Maksudnya satu lagi kumpulan. Okay, kumpulan 5. Kita ada 5 group kan. Okay, satu lagi kumpulan. Okay, macam mana yang kumpulan yang dah hantar ni? Adakah seorang je buat kerja ataupun semua contribute? Semua Semua contribute. buat kerja. Semua buat Okay. cikgu. Semua Okay, buat. siapa yang rasa tak puas hati, yang kata lah macam ada ni, orang ni tak buat kerja tapi dia tak berani nak cakap, beritahu cikgu, PM. Cikgu, Okay, adalah. kalau video tu nanti boleh hantar Kalau- kan? Apa dia? Video. Kalau video tu Okay, nanti ha. boleh hantar kan? Boleh. Sebab deadline dia hari Ahad minggu depan. Video. Tapi report ni basically yang group satu lagi tu tolong submit lah before hari Selasa ni. Okay, sebab nanti cikgu akan show je dekat screen cikgu, and then yang nak present tu just buka dia punya mic saja. So taklah teruk sangat nanti kalau internet connection ke problem ke. Okay, before cikgu habiskan, isikan dulu ni kehadiran. Sekejap cikgu hantar link. Mana dia? Sekejap. Okay, isi sekali je, jangan isi banyak kali sebab nama, ada nama cikgu dah ni. Okay, isi kehadiran semua.
Okay, nama tu drop down, so kena pilih nama. Jangan ambil nama orang lain. Okay, ni kehadiran hari ni. Okay, slide semua tu cikgu dah share dekat dalam Google Classroom. Notes yang untuk buat homework tu cikgu akan share lepas kelas ni lah. Okay, bila sebelum pukul 4.30 macam tu, cikgu akan share. Okay. Okay, cikgu. Alright, sebelum okay, kita dah 4 suku. Okay, cikgu kita tamatkanlah kelas hari ni. Okay, cikgu endkan recording. Alright.